6 penghantar makanan Foodpanda mengaku tidak bersalah terhadap satu pertuduhan melakukan rusuhan di Mahkamah Magistrat Petaling Jaya. Mengikut kertas pertuduhan, kesemua 6 penghantar makanan itu bersama 10 lain yang masih bebas melakukan rusuhan di restoran Dongding, Jalan Puteri 7, Bandar Puteri Puchong pada jam 6.20 petang 18 Mei lalu. Kesemua mereka dituduh melakukan kesalahan di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Untuk sebutan kes 6 orang rider Foodpanda yang dituduh di bawah Seksyen 145 Kanun Keseksaan, iaitu merusuh. Alhamdulillah, pembela telah menyediakan peguam-peguam bagi 5 daripada 6 orang yang dituduh pada pagi ini. Dan kedudukan kes pada hari ini ialah kes ini telah ditetapkan untuk sebutan pada hari ini untuk pihak pendakwa memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan kepada peguam-peguam. Dan hari ini sebentar lagi dokumen-dokumen tersebut akan dikemukakan kepada kesemua peguam-peguam, dan seterusnya kami telah memaklumkan kepada mahkamah supaya satu tarikh sebutan akan datang ditetapkan, iaitu pada 29 hari bulan September 2020 untuk kami menyediakan satu representasi kepada pendakwa raya bagi menggugurkan kes ini. Dan mahkamah telah menetapkan pada 29 hari bulan September untuk kes ini disebut semula bagi mengetahui apakah representasi yang akan dibuat oleh kami ini akan diterima ataupun sebaliknya. Itu dari sudut perundangan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya dengan rakan-rakan pembela bersama-sama dengan rakan peguam kita yang diketuai oleh Datuk Zainul Rijal bersama-sama memberi sokongan moral kepada anak-anak muda yang kita rasa sudah teraniaya di dalam kes Foodpanda ini. Jadi pembela hadir atas dasar kemanusiaan, atas dasar prihatin kepada nasib rakyat yang tidak dibela oleh mana-mana pihak, tidak dibela oleh mana-mana parti politik, tidak dibela oleh mana-mana orang-orang kenamaan dan sebagainya. Pembela tampil untuk menjawab ataupun memberi sokongan akan kesusahan yang dihadapi oleh anak-anak muda ini yang hanya membuat satu tindakan yang ikhlas untuk membantu, tetapi akhirnya telah disabitkan, dikatakan sebagai salah, dituduh sebagai merusuh. So kita merasa terpanggil untuk bersama-sama memberi sokongan moral, dan kita mengucapkan terima kasih pada rakan peguam kita, kumpulan peguam yang kita rasa begitu berkaliber untuk membawa kes ini ataupun membela anak-anak muda ini dalam pertuduhan ini. Jadi saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama berdoa, mudah-mudahan insya-Allah kes ini dapat digugurkan daripada pertuduhan. Inilah harapan kita. Dan kita berdoa insya-Allah bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain supaya kes seperti ini menjadi pengajaran kepada semua orang. Jangan mudah-mudah menganiaya sesiapa. Kita ada undang-undang, kita ada peraturan, dan kita harap pihak yang berkenaan tidak lagi mengulangi tindakan menganiaya orang lain di masa-masa hadapan. Sekarang ni banyak kes yang mana yang nak menolong dipersalahkan daripada orang yang membuat kesalahan itu. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana bahawa mereka-mereka ini yang ikhlas untuk membantu rakan sekerja mereka, akhirnya mereka pula dituduh seolah-olah telah melakukan rusuhan. So saya rasa ini satu tindakan ataupun satu perkara yang tidak wajar dan satu penganiayaan kepada mereka. Jadi kehadiran kita hari ini bersama-sama rakan pembela, dan kita akan terus menyokong. Pembela akan terus menyokong, dan kita juga meminta semua rakyat bersama-sama dengan kami untuk
membantu menyebar luaskan perkara ini supaya tidak lagi berulang di masa-masa hadapan kes-kes penganiayaan seperti ini. Jadi itulah mesej kita kepada rakyat, seluruh rakyat Malaysia, dengan harapan insya-Allah mudah-mudahan kes ini jadi pengajaran kepada semua pihak. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sikit. Dari segi proses undang-undang, kita tidak ganggu kerana proses mahkamah akan berjalan. Inilah rutin SOP mahkamah. Cuma dari segi sudut kerisauan kita di peringkat rakyat umat Islam, khususnya pribumi Melayu Islam, ialah isu yang kecil seolah-olah jadi isu yang besar, dan isu yang besar jadi yang kecil. Ini yang kita minta kerajaan tolong celik mata lah. Sebab kita dah berubah kerajaan. Sepatut isu yang kecil, maksud saya isu ini isu kecil, tetapi kena 145 yang boleh saya difahamkan 2 tahun. Isu yang besar seperti kes rusuhan arwah adib yang telah menyebab kematian, yang begitu kecoh satu negara yang begitu besar, hanya kes 143. Kes yang kecil. Jadi boleh rakyat nilai sendiri di manakah keadilan. Sebab itu kita merayu dan berdoa bersama-sama, menyeru pada rakyat umat Islam khususnya, marilah berdoa. Penganiayaan arwah adib belum habis lagi. Penganiayaan kepada anak-anak muda Foodpanda yang nak membela rakannya yang disepak oleh seorang lelaki, yang mana apa yang terjadi, mereka didakwa dengan satu pendakwan seolah-olah melakukan satu jenayah yang besar. Inilah kita melihat double standard di dalam undang-undang negara. Jadi kita memohon, merayu kepada pihak kerajaan supaya memandang kes ini, dan pembela-pembela yang dah memegang jawatan sekarang ini, yang telah memegang jawatan besar dalam kerajaan, yang memperjuangkan abata agama, bangsa dan tanah air, lihatlah anak-anak muda yang menjadi mangsa kepada undang-undang dalam negara ini. Adilkah mereka ini dibuat seperti ini? Dan apakah jaminan keadilan untuk kes yang besar seperti kes arwah adib? Jadi sebab itu, jangan cuba menjadikan negara kita negara yang bersifat double standard di dalam menegakkan keadilan undang-undang. Dan kita memohon kepada Allah SWT agar kes ini segera digugurkan dan diberi kemenangan oleh Allah SWT. Kita menyeru pada ulama-ulama. Semalam pun saya jumpa dengan ramai para ulama-ulama. Berdoalah, mudah-mudahan Allah segera menggugurkan kes ini dan menyedarkan kepada pihak institusi perundangan negara bahawa kes-kes yang seperti ini pihak berkuasa tidak perlu membesar-besarkan, sedangkan kes yang besar seperti kes arwah adib itu yang perlu diberi keutamaan. Jadikan rule of law, tegakkan untuk keadilan undang-undang untuk rakyat pribumi dalam negara kita. Terima kasih.